Hai murid-murid, baiklah hari ini kita sambung pelajaran kita iaitu dengan tajuk Bina Sifir Bahagi. Jadi kamu semua boleh rujuk buku teks jilid 1 dan muka surat 99 sebagai panduan. Jadi lihat bersama-sama contoh soalan 1. Contoh 1, okey, 16 bahagi 2 sama dengan 8. Jadi cikgu nak tekankan di sini kita boleh gunakan satu formula ataupun kata kunci supaya mudah kita fahami dan ingat, iaitu okey, S I B. Okey, ini untuk bahagi. S I B, apa maksud dia? Baiklah, S bermaksud semua, I bermaksud isi, B bermaksud bekas. Jadi SIB kita boleh gunakan formula ini ataupun kata kunci ini supaya kita jelas dan faham dan ingat tentang konsep bahagi dalam ayat matematik. Contoh 16. Terdapat 16 lollipop. 16 lollipop. Ni dalam bekas ni ada 16 lollipop. Dibahagi dengan 2. Bahagi 2. 16 adalah semua S. 16 S tu semua. Semuanya ada 16. Bahagi 2, 2 tu isinya. Maknanya setiap kumpulan ataupun dalam bekas tu ada isi. Jadi 2 tu isinya. Isi, 2 tu isi. Manakala 8 itu adalah bekas B. So SIB. Semua ada 16 lollipop. Isi ada 2, maknanya setiap kumpulan ataupun setiap bekas terdapat 2 lollipop. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi setiap bekas mempunyai bilangan lollipop yang sama. Jadi terdapat 2 lollipop. Jadi 16 bahagi 2 sama dengan 8. Baik. Pada yang kedua, ayat matematik kedua berkaitan dengan darab. Jadi kita ulang kaji semula berkaitan dengan darab. Darab adalah terbalik dengan bahagi, di mana kalau darab di hadapan adalah bekas ataupun kumpulan, dua adalah isinya, manakala 16 adalah jumlah ataupun semua, BIS. Kalau bahagi ingat, bahagi SIB, kalau darab BIS. Jadi kalau kita nak isikan ruang dekat sini, B tu, kita nak letakkan apa? Siapa tahu? Ya, betul. Bekas. Berapa bekas? Cuba kira sama-sama. Ada berapa bekas semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bekas ataupun 8 kumpulan. Jadi jawapannya adalah 8. Baiklah, murid-murid dah bersedia. Sekarang kamu boleh buat bersama-sama dengan cikgu untuk latihan bina sifir bahagi supaya kita lebih faham. Jadi rujuk pada buku aktiviti kamu, muka surat 75 yang kita boleh buat bersama-sama. Lihat aktiviti yang pertama. Muka surat 75 ya anak-anak. Aktiviti pertama. Bahagi tulis ayat matematik A. Lihat soalan A. Pada soalan A, lihat gambar rajah tersebut, loket tu. Kalau kamu lihat loket, ada berapa jumlah loket semua sekali. Sebelum tu ingat semula apa yang cikgu pesan tadi. Kalau bahagi kita ingat kata kunci. Siapa ingat? Betul. Kita ikut ataupun kita ingat semula kata kunci untuk bahagi adalah S, I, B. Kamu boleh terus tulis dekat dalam kotak di bawah tu ya. Di bawah kotak ayat matematik. Ayat matematik 6 bahagi 3 sama dengan berapa? Jadi 6 merujuk kepada, baiklah, cikgu tunjukkan di sini. 6 merujuk kepada 6 merujuk kepada semua. Jadinya ni dalam bekas yang atas ni, yang pertama tu, bekas yang pertama tu jumlah semua sekali berapa? Semuanya berapa? Jadi kalau kita lihat di sini terdapat 6 loket. Jadi 6 bahagi 3. 3 adalah I adalah isi. Jadi setiap bekas tu berapa isinya? Cuba tengok. Cuba kamu lihat berapa isinya. 1, 2, 3. Bekas yang pertama. Tengok bekas yang kedua. 1, 2, 3. 3 juga. Dia mesti sama. Jadi
bekasnya ada 3. Jadi, berapa bekas? Okey, tadi isinya ada 3. Setiap bekas ada isi yang sama. Okey, jadi B. Kita nak tulis B ni berapa? Okey, berapa bekas semua sekali? Okey, kita lihat bekas semua sekali ada berapa? 1, 2. Jadi, ada 2 bekas semuanya. Jadi, 2. Jadi, jawapannya adalah 2. Baiklah, lihat B. Soalan B adalah cincin. Okey, kalau kamu lihat dekat situ cincin tu, okey, cincin ada berapa sekali? Jumlahnya semua sekali. Sebelum tu ingat balik pesan cikgu, kita tulis siap-siap dulu dekat bawah dia S I B. Okey, S adalah semua. Berapa semua cincin? Berapa jumlah semua cincin semuanya? Okey, kalau tak tahu boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 cincin semuanya. Bahagi berapa isi setiap bekas. Berapa kuantiti setiap bekas dalam setiap kumpulan. Ada berapa cincin? Okay, setiap bekas. Maknanya setiap bekas kita kira setiap bekas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 cincin. Jadi I kita letakkan ada 5. Okay, sebab ada 5 yang bentuk cincin kat situ. Okay. Dan sama dengan berapa? Berapa kita nak tulis dekat sini? Berapa bekasnya? Berapa semua sekali? Kita kira sama-sama. 1 bekas, 2 bekas. Semuanya ada 2 bekas. Jadi, ayat matematik kita ialah 10 bahagi 5 sama dengan 2. Jelas ya anak-anak? Okey, baik. Kita lihat. Okey, cikgu bagi contoh yang seterusnya. Okey, lihat contoh yang E. Okey, cikgu bagi contoh yang E. Garis nombor. Okay. Untuk garis nombor, lihat sama-sama. Kita lihat dulu berapa semuanya. Ingat kalau bagi, tulis terus. S, I, B. Okey, kita lihat semuanya. S tu semua. Maknanya yang paling banyak. Berapa? Semua sekali ada berapa jumlah semua sekali? Okay, tengok yang E. Tengok soalan E. Okey, semua sekali ada berapa? Ya, 18. Okey, ini 18. Semuanya ada 18. Bahagi dengan berapa isinya? Maknanya setiap bekas. Mana kita nak lihat bekasnya kalau dekat garis nombor ni? Okey, bekasnya macam ni. Okey, ini satu bekas. Ni satu bekas. Ni pun satu bekas. Satu bekas lagi. Satu bekas lagi. Lagi dan lagi. Jadi itu bekas. Macam mana nak lihat berapa jumlahnya? Daripada sini sampai sini. Ada berapa ruang? Okey, ada berapa ruangnya? Okey, kira 1, 2, 3. Ada 3. Jadi, setiap ini pun sama juga ada 3 juga. 1, 2, 3. Sehinggalah 18 sama je. Setiap bekas ada 3. 3 ruang. Jadi, I kita letakkan 3. 18 bahagi 3 sama dengan berapa? Jadi, jawapannya adalah bekas. Kamu kira berapa bekas semua sekali? Okey, kita kira sama-sama ada berapa bekas semua sekali. Yang macam mangkuk tu kan. Ada berapa mangkuk kat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bekas. Ada 6 bekas. Jadi, jawapannya kat sini 6. Jadi, ayat matematiknya ialah 18 bahagi 3 sama dengan 6. Baiklah. Kamu lihat pula muka surat 76, aktiviti yang kedua. Jadi, yang ini cikgu akan tunjukkan cara macam mana nak menggunakan sifir, jadual sifir. Sifir. Jadi, lihat pada soalan berikut. Okay, kita lihat satu dulu contoh. Okay, cikgu akan bagi 2 contoh ataupun 3 contoh. Okay, tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama yang cikgu nak tunjukkan. Okay, 32. Okay, bahagi 4. Yang ini, soalan ni tanpa bantuan objek ataupun gambar rajah. Jadi, ini kita perlu menggunakan berbantukan jadual sifir. Okey. Okey, baiklah. Kita lihat sifir 4. Okey. Untuk menggunakan sifir, jadual sifir, yang pertama sekali kita kena lihat pada ayat matematik terlebih dahulu. Okey. Cikgu tuliskan di sini 32 bahagi 4 sama dengan berapa? Baiklah. Untuk soalan ini, kamu perlu lihat benda yang pertama ialah masukkan dulu kata kunci. Okey. S, I dan B. Baiklah. Macam mana nak guna jadual sifir? Bila nampak ayat matematik begini, okey, lihat dulu bahagi. Ini kita sebut dia sebagai pembahagi. Okey. Okey, ini pembahagi. Sini pembahagi. Jadi, pembahaginya berapa? 4. Jadi, kita menggunakan sifir 4.
Okey, kita gunakan sifir 4. Okey, kita gunakan sifir 4. Baiklah. Macam mana nak guna sifir 4? Baiklah. Kita tengok sama-sama. Kita lihat sama-sama. Okey. Dalam sifir 4, okey, 1 darab 4 sama dengan 4, 2 darab 4 sama dengan 8 dan seterusnya. Baik, 32 bahagi 4. Sebelah belakang, okey, yang hujung sekali ni, cikgu tunjukkan ni. Okey, sebelah hujung sekali, okey, kolom yang hujung sekali ni. Okey. 4, 8, 12, 16 itu adalah jumlah ataupun semua jumlah dia, jawapan dia. Okey. Jadi semuanya berapa? Okey. Ini dia punya jawapan lah. Okey, S dia. Okey, itu S dia. Jadi kat sini cikgu letakkan sini sebagai S. Okey, yang ini pula adalah I isinya, manakala yang depan adalah B bekasnya. Baik, kita lihat sama-sama. Okey, kita lihat sama-sama. 32 bahagi 4 sama dengan, okey, 32 tu adalah kalau bahagi depan dia adalah S. Okey, tengah I, hujung B. Baik, kita tengok dulu S. Mana yang ada jawapan S? Okey, tengok dalam ni dalam bahagian S ni. Kamu lihat dekat sini. Kamu lihat dekat sini. Bahagian S. Okey, 4 cari lagi sampai jumpa 32. Yes, jumpa. 32 awak bulatkan. 32. Okey, 32 kita dah jumpa. Ini jawapannya 32 S. Okey, I dia tetap 4 lah. Sebab kita dah tahu dah. I ni 4 kan. Okay, 4. I adalah 4. Ni pun 4. Jadi, berapa bekasnya? Kita tengok kat sini. Berapa bekasnya? Ya, jawapannya adalah 8. 32 bahagi 4 sama dengan 8. Okey, boleh tak? Okey, baiklah. Seterusnya, okey, kita lihat lagi. Okey, bagaimana pula contoh seterusnya? Okey, contoh yang ini. Cikgu nak bagi contoh yang kedua. Okey, yang ini. Contoh kedua. Berapa bahagi 4 sama dengan 7? Jadi, untuk yang ini, awak masih lagi menggunakan sifir berapa? Siapa boleh beritahu cikgu? Sifir berapa yang awak boleh guna? Ya, masih lagi sifir 4. Kenapa? Okey, sebab di sini ada nombor 4. Kita masih lagi tulis S, I, B. Jadi, masih lagi I isinya 4. Masih lagi gunakan sifir 4. Okey, jadi kita rujuk pada sifir 4 lagi. Okey, lihat sama-sama sifir 4. Okey, sifir 4. Okey, lihat sama-sama. S adalah semua. Kita tak tahu berapa jawapannya. Okey, I adalah 4. Semestinya semua pun 4. Betul tak? Ini semua 4. Okey. Manakala bekasnya adalah 7. Jadi kita rujuk yang dekat sini. Kan tadi cikgu dah suruh kamu tulis yang depan sekali bekas kan? B. Okey, B. Yang ini I, yang belakang S. Jadi kita tengok B. B dia mesti 7. Kita cari daripada atas sampai ke bawah. Yes, kita nampak sini. 7. Jadi 7 dah ada. Okey, 7 dah jumpa. Okey. Kemudian 4 pun dah jumpa. Jadi, berapa jawapannya? Yes, jawapannya 28. Jadi, 28 bahagi 4 sama dengan 7. Okay. Cikgu ajar dulu cara menggunakan jadual sifir terlebih dahulu. Okay. Baiklah, seterusnya, kita lihat lagi. Okey, contoh seterusnya yang ini. Contoh seterusnya yang ini. 5 sama dengan 20 bahagi berapa? Okey, untuk soalan ni sama sahaja. Okey, sama juga macam soalan yang atas ni tadi. Bezanya, okey, sama dengan dia dekat sebelah hadapan. Tapi tetap sama. Kalau kita tulis semula, ini kalau kita tuliskan semula 20 bahagi tempat kosong sama dengan 5 pun boleh juga. Jadi, ini sama dengan 5 sama dengan 20 bahagi tempat kosong. Jadi itu cara penulisan sahaja yang berbeza. Jadi cara mendapatkan jawapan pun sama juga. Okey.
Baiklah murid-murid, seterusnya rujuk pada muka surat 77 aktiviti yang ketiga. Jadi cikgu nak terangkan contoh seterusnya, lihat contoh B. Contoh B, pada soalan ini kamu dikendaki tandakan right soalan yang memberikan jawapan dalam kad nombor. Lengkapkan. Jadi kalau lihat kat situ buruk enggang pegang kad nombor 7. Jadi kita kena pastikan berapa jawapan yang mana dapat nombor 7 kita tikkan. Okey, tandakan right. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan yang pertama, ayat matematiknya ialah 12 bahagi 2. 12 bahagi 2. Jadi, seperti mana yang cikgu dah maklumkan sebelum ni, kalau bahagi, ingat semula, okey, apa dia? Ya, semua S, I, B. Okey, kalau bahagi S, I, B. Kalau jadual sifir, kita terbalik pula. B, I, S. Okey, jadi BIS. Jadi, kita lihat kat situ. Semuanya ada 12. Okey, rujuk pada sifir 2 sebab bahagi dengan 2. Okey, bahagi 2, sifir 2. Bahagi 3, sifir 3. Baik, kita tengok bahagi 2, sifir 2. Okey, mana satu yang semuanya 12? Maknanya jawapannya 12. Baik, kita rujuk. Mana satu yang jawapannya 12? Okey, ya betul. Tandakan terus supaya tak keliru. Okey, kamu nampak? Berbulatkan 12. 12 bahagi 2. Okey, bahagi 2. Okey, dah memang sifir 2 lah. Okey, bahagi 2. Jadi berapa jawapannya? Ya betul. Bekasnya ada berapa? 6. Okey, jadi jawapannya 6. Okey, jadi kalau kat sini jawapannya 6, perlu tak kita tik? Sebab kita nak jawapannya yang berapa? Kita nak 7. Jadi yang ini tak perlu tik. Biarkan kosong. Biarkan kosong. Okey, seterusnya kita tengok lagi soalan seterusnya. 14 bahagi 2. S, I, B. Biasakan supaya awak tahulah. Okey, 14. Cari. Masih lagi sifir berapa? Betul, sifir 2 lagi. Okey, untuk sifir 2, kita lihat lagi. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, 14. Okey, 14. Mana 14? Okey, cari 14. Mana 14? Okey, ni saya dah jumpa 14. 14 bahagi dengan 2. Okey, bahagi dengan 2. Berapa dia punya bekas? Ya, bekasnya 7. Jadi jawapannya 7. Dapat dah 7, betul tak? Sebab kita nak 7 kan? Jadi kat sini kamu buat apa? Ya, tandakan right sahaja. Jangan tulis jawapannya sebab kita nak kena pasti je. Okey? Tandakan right. Okey, seterusnya. Lihat soalan yang ketiga. 21 bahagi 3. Kalau bahagi 3 maksudnya cari ataupun lihat sifir, rujuk sifir 3. Okey, lihat sifir 3. Masih lagi yang sama macam cikgu terangkan S, I, B. Okey, lihat pada sifir 3. Okey, sifir 3 ingat terbalik pula kalau sifir B, I, S. Okey, kita lihat. Mana satu yang jumlahnya 21? Cari dekat sifir 3 sifir 3. Ya betul ni 21. Nampak tak? 21. Jadi sifir 3 tu kita potong sebab kita memang menggunakan sifir 3. Berapa bekas semuanya? Ya 7. Jadi kita masih dapat jawapan 7. Jadi jawapannya 7. Okey, tandakan right. Okey, baik. Macam mana kamu nak lengkapkan sebelah bawah tu? Okey, baik. Itu kita nak masukkan dia punya apa? Ayat matematik. Okey. Apa sama dengan apa? Okey, masukkan ayat matematik yang awak dah tandakan right tadi. Okey, yang pertama 14 bahagi 2 sama dengan 21 bahagi 3. Baiklah, seterusnya lihat muka surat 78. Aktiviti yang keempat. Cikgu akan tunjukkan contoh bagi soalan 1A. Okey, lihat muka surat 78-nya. Okey, baik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama. Okey, 12 bahagi dengan 6. Okey, jawapannya 2. Okey, baik. Kita tengok yang kedua pula. Contoh, cikgu bagi contoh. 24. Okey, untuk soalan ni 24 bahagi 6. Berapa jawapannya? Masih lagi menggunakan sifir berapa ni? Ya, sifir 6. Jadi guna sifir 6. Okey. Kemudian letakkan kat sini S, I. Okey, jawapan dia kat sini. B. B, bekas dia. Okey. S semuanya ada 24. Jadi, lihat dekat sini. Ingat, yang cikgu ajar dalam sifir mesti B, I, S. Okey, ingat. Okey, S semua. 24. Cari 24. Okey, ya, betul. 24. Dah bulatkan. Okey, kemudian bahagi dengan 6. Ya, sifir 6. Okey, 6 kita dah jumpa. Memang sifir 6 kita potong je. Berapa bekasnya? Ya, 4. Ada 4 bekas semuanya. Jawapannya adalah 4. Jadi, tuliskan di sini 4.
Okey, 24 bahagi 6 sama dengan 4. Ya. Okey, baik, seterusnya lagi 36 bahagi 6. 36, kamu cari dulu. Okey, S semua, I isi. Okey, semuanya ada 36. Cari nombor 36. Okey, masih lagi dalam sifir 6 tetap dalam sifir 6 sebab bahagi 6. Bahagi 6, 36 jumpa. Kemudian, okey, awak potongkan isinya sebab isi dia kat situ. Okey, isinya adalah 6. Okey, potong. Berapa bekasnya? Bekasnya awak tulis dalam tempat jawapan tu tadi. Kita letakkan kat sini. Dapat berapa? 6. Yes. Kita letakkan kat situ 6. Baik, kita teruskan lagi 42 bahagi 6. Okey, cari dalam sifir S I B, masih lagi okey. SIB, B tu sebab jawapan dia. Okey, diletakkan di situ. S 42, cari 42. Ya, saya jumpa, saya bulatkan. Bahagi 6, potongkan. Okey, potong 6. Jadi berapa bekasnya? Ya, 7. 7. Okey, begitulah seterusnya untuk soalan-soalan yang lain. Okey, saya harap kamu dapat faham okey tentang bagaimana cara menggunakan jadual sifir ni tadi. Menggunakan sifir ni tadi. Macam mana nak guna sifir untuk selesaikan masalah. Ya. Baik. Untuk soalan yang bawah, okey, tulis jawapan dan padankan. Okey, bersama. Okey. Jadi cuma yang cikgu nak tekankan di sini penggunaan abakus mesti ingat semula. Okey, sebelah atas bernilai 5. Okey, sebelah bawah bernilai 1. Jadi tengok, lihat bit mana yang menghampiri palang tengah. Baik, kena selesaikan dululah yang ni. Ni awak selesaikan dulu A, B, C, D. Baru awak padankan mana yang sama jawapannya. Jadi kalau macam ni, cikgu tekankan semula 5 bahagi 5. Ya, guna sifir 5. Okey, 36 bahagi 4. Guna sifir 4. 48 bahagi 8. Guna sifir 8. Begitulah seterusnya. Baiklah, yang terakhir, lihat muka surat 79, aktiviti yang kelima. Cikgu akan bagi contoh. Soalan yang pertama, 1A. Tulis ayat matematik yang betul. Jadi, lihat pada bunga raya di situ terdapat nombor 3. Okey, ada nombor 3, ada nombor 27, 9. Okey, ada simbol sama dengan, ada simbol bahagi. Jadi, okey, bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Okey, yang pertama, okey, kalau bahagi nak tulis ayat matematik ni, ingat ayat matematik mesti ada simbol bahagi tu sebab kita memang dalam soalan bahagi. Jadi ingat balik yang kata kunci yang kita nak gunakan. Kata kuncinya ialah apa? Okey, ingat semula? Ya, S I B. Okey, letakkan di hadapan ni mesti S, okey. Kemudian I dan jawapannya adalah B. Baik. Untuk itu, antara 3 nombor tersebut, antara 3, 27 dengan 9, mana yang menunjukkan jumlah ataupun semuanya ataupun nilai yang paling besar? Okey, sebab bahagi, bila kita nak bahagi, nombor kat hadapan tu mesti paling nilainya mesti lebih besar daripada pembahagi tadi. Okey? Jumlah dia kesemuanya. Okey, antara 3, 27 dengan 9, mana yang paling besar nilai ataupun jumlahnya? Okey. Ya, betul. Okey, 27. Jadi kita letakkan 27. Letakkan simbol bahagi. Okey. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan? Ya, betul. Tak kisah antara 3 ke 9 ke, semua pun boleh. 3. Bahagi 3. Ada simbol sama dengan 9. Okey, 27 bahagi 3 sama dengan 9. Jadi itu cara menulis ayat matematik yang betul. Sekiranya awak memilih 27, kalau awak nak buat pilihan yang lain pun boleh juga. Pilihan yang lain, 27 bahagi dengan 9 sama dengan 3 pun betul juga ayat matematiknya. Okey, ataupun nak tulis cara lain. Okey, cara lain, ayat matematik cara lain. Macam mana? Boleh tak kalau kita terbalikkan? Okey, boleh tetap ayat matematik juga. Mungkin nak tulis 9 sama dengan 27 bahagi 3. Tapi cikgu tak galakkan lah yang macam tu. Cuma awak kena tahu dia adalah sama. Okey, ia adalah samalah. Okey, jadi untuk itu awak boleh buat B dan C. Sama juga caranya sama. Okey, baik. Untuk soalan yang kedua tu, tulis 2 ayat matematik yang betul. Macam tadilah. Okey, mana satu kena pasti tengok pada contoh tu. 16 bahagi dengan 4. Tengok contoh yang pertama.
16 bahagi 4 sama dengan 4. Jadi 16 bahagi dengan 4 sama dengan 4. Kalau kita guna sifir 4, okey, dalam sifir 4 rujuk pada sifir 4, ada tak yang jawapannya 16? Ya, ada. Berapa bekasnya? Ya, 4. Jadi, cuba gunakan nombor-nombor ni. Okey, manipulasikan nombor-nombor ini. Okey, guna pakai rujuk pada jadual sifir. Okey, sekiranya awak memang betul-betul belum menghafal sifir. Okey, jadi lihat jadual sifir. Okey, untuk membantu kamu. Okey, kita nak faham konsep dulu konsep bahagi ni dulu. Okey, begitu juga seterusnya B dan C. Okey, try buat sendiri. Okey, baiklah. Untuk yang 3, soalan nombor 3, lengkapkan tulis ayat matematik bahagi. Jadi ini pun lebih kurang sama juga dengan soalan nombor 1 tadi. Bezanya jawapannya ditulis di sebelah tengah. Okey. Kemudian dituliskan ayat matematik. Yang ini ayat matematik kena tulis. Okey, ayat matematik, manakala yang ini jawapannya. Okey. Okey, saya rasa itu sahaja. Okey, selamat mencuba.